Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nak masuk ke soalan yang ketiga, iaitu penyata belanjawan tunai. Jadi jaga baca sikit soalan nombor 3. Puan Rosaria, pemilik kedai bunga Zaria, beroperasi di Bandar Marang, Terengganu. So ini adalah anggaran penerimaan dan pembayaran. Sama juga macam kerja kursus, kita kena ada soalan ni. Kena ada soalan baru kita boleh jawab. Tak boleh tiba-tiba jawapan je ada, soalan tak ada. Kita kena ada maklumat ni. Okay. So maklumat yang dia beri, baki-baki berikut diperoleh pada 31 Disember. Ada tunai di bank, ada tunai di tangan, ada inventory. Kalau kita tengok kat sini baki. Bila baki maknanya kita tahulah soalan ni ada baki awal. Okay. Alia Alisha. Okay, Alia Alisha, berapa baki awal dia? Kalau kita tengok kat sini baki awal dia. Nak ambil yang mana? Tunai di bank, tunai di tangan, inventory. Tunai di bank tambah tunai di tangan tak? Ulang. Tunai di bank tambah tunai di tangan. Okey, bagus. Jadi kita dah ada baki, so ini baki awal. Okey, maknanya ambil yang ada berkaitan dengan duit-duit saja. Macam inventory ni aset kita tambah. Jadi tunai di bank tambah tunai di tangan. So itulah baki awal dia 55750. So nanti letaklah dekat baki BB bulan Oktober. Okay, ini anggaran jumlah belian. Bila dikata jumlah belian, maknanya belian tunai tambah belian kredit. Kat sini ada belian tunai dan belian kredit sekaligus. September 7,900, Oktober 11,600, November 8,900, Disember 10,500. So dalam ni, bila ada belian kredit dan belian tunai, kita nak buat belanjawan tunai, ambil yang tunai sahaja. Jadi kita kena kira lah belian tunai berapa. Bacalah syarat dia. Ni pentingnya syarat. 70% daripada jumlah belian adalah secara kredit. 70% kredit. Bermakna belian tunai dia berapa, Syakirin? Ada Muhammad Syakirin. Muhammad Syakirin, berapa persen belian tunai? Siu Wen Lam. Siu Wen Lam. Tan Wei Zuan. Ada cikgu. Okey, berapa persen belian tunai? Kat sini? 30%. 30%. Okey, bagus. Jadi kita kena carilah 30% tu. Belian tunai tu letak nanti dekat pembayaran. Macam mana nak kira? Kiralah kalau bulan 10, soalan kata, tengok sini. Sediakan penyata belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Disember 2020. Maknanya kita kena buat 3 bulan. Jadi Oktober, November, Disember. So Oktober ni 11,600 darab 30 bahagi 100. Dapatlah belian tunai dia. Okay, November pula 8,900 darab 30 bahagi 100. Dan Disember 10,500 darab 30 bahagi 100. Cari yang belian tunai saja. Masuk dekat pembayaran tu butir dia belian. Ataupun nak tulis belian tunai pun diterima. Okay, tu satu dekat pembayaran. Okay. Ayat dia pula, syarat dia kata 70% daripada jumlah belian adalah secara kredit. Okey, mana kalau kredit kita tak ambil lah. Tapi dia ada ayat belakang dengan tempoh kredit 1 bulan. Maknanya tadi dia hutang. Okay, dia hutang kalau dia beli bulan September ni, dia hutang. So bila hutang tak masuk. Tapi ada pula syarat dia. Tempoh kredit 1 bulan. Maknanya dia beli bulan 9, dia nak bayar bulan 10. Okay. Bila dia bayar, kena rekod lah. Okay, dia rekod. So, bila dia bayar, butir akan jadi akaun belum bayar.
Akaun belum bayar letaklah dekat pembayaran tu. Okey. Jadi kena kira ayat dia 70% adalah kredit. So bulan 9 ni 7,900 darab 70 bagi 100. Jawapan dia tu letak kat bulan 10. Sebab dia nak bayar kat bulan depan. Jadi jawapan yang bulan 9 ni letak kat bulan 10. Butir dia akaun belum bayar. Kemudian kira pula bulan 10. Ni awak catat catat kat kertas tu. Nanti cikgu nak tunjuk jawapan je. Okay, untuk cari akaun belum bayar bulan 9 ni 7,900 darab 70 bahagi 100. Jawapan dia letak dekat bulan 10. Sebab dia nak bayar bulan depan. Okay, kira pula bulan 10, 11,600 darab 70 bahagi 100. Dapat jawapan letak kat bulan sebelah. Maknanya dia akan darat silang. 9 pergi bulan 10. 10 pergi bulan sebelah. Okey, kira pula bulan sebelah 8,900 darab 70 bahagi 100. Dapat jawapan tu letak kat bulan 12. Letak kat bulan 12. Bulan 12 tak payah kira. Sebab yang bulan 12 kita akan bayar bulan 1. Dia nak sampai bulan 12 je. Okey, dapatlah. So dapat dua jawapan kat sini. Akaun belum bayar dengan belian tunai ataupun belian saja. Okey, boleh sini So dua jalan kerja dah aku tunjuk kat sini. Okey, yang ketiga. Anggaran jualan bulanan ialah 16,000. Okey, ini di daftar bawah seksial anggaran jualan bulan-bulan ialah 16,000. Manakala jualan bulan Disember dekat bawah dijangka meningkat 20% daripada bulan sebelumnya. Maknanya bila dibuat ayat gini dia tak maklum ada jualan tunai, ada jualan kredit, maka ini adalah jualan tunai lah ni. Soalan nombor 3 ni memang jualan tunai betul. Jadi letak dekat penerimaan KG, butir dia jualan. Okay, letaklah itu bulan-bulan 16,000. Maknanya letak bulan 10, 16,000. Bulan November pun 16,000 juga. Okay. 16,000. Kemudian dia kata bulan 12 saja baru meningkat 20%. Okay, jadi bulan November tadi 16,000 darab je lah. Okay. Darab 20 bahagi 100. Okay, dapat jawapan tambah balik dengan 16,000. Okay. Ataupun 100 campur 20 bahagi 100, 1.2 terus darab 16,000. Pun dapat jawapan direct. Okay, 19,200. Okay, boleh nombor 3. Okay. Kalau dia tak maklum ada tunai, ada kredit, maknanya ni automatik jualan tunai ni. Okay. Soalan yang keempat, kadar bayaran bulanan. Bila disebut bulan-bulan, letak je setiap bulan. Maknanya kadar bayaran, bila bayar dekat pembayaran lah. Okay, letak setiap bulan. Oktober, November, Disember sama je nilai dia. 4,500, 4,500, 4,500. Okay, kemudian perniagaan mempunyai 4 orang pekerja yang dibayar gaji dengan jumlah 5,200. Okay, dia ada 4 orang pekerja dibayar gaji dengan jumlah 5,200. Jadi letak je lah. Oktober, November, Disember nilai sama. Gaji dekat pembayaran tu gaji salin je 5,200, 5,200, 5,200 setiap bulan Okay, insurans kedai 5,000 setahun. Okay, insurans kedai 5,000 setahun. Premi insurans harus dibayar setiap 3 bulan. Okay, 3 bulan sekali. Jadi boleh kira lah ni. Insurans kedai 5,000 setahun. Kemudian dia akan bayar setiap 3 bulan sekali. Okay, macam mana nak kira ni? Insurans kedai. Siapa tahu 5,000 setahun. Kemudian dia bayar setiap 3 bulan. Okay. So kita tengok kat sini. Kita nak letak di mana insurans kedai ni. 3 bulan. So kalau 3 bulan dekat bulan Oktober lah. Okay, dekat bulan Oktober nanti dia akan bayar.
Okay, macam mana nak kira? Boleh tulis kat catatan tu. Insurans kedai RM5,000 setahun. RM5,000 bahagi 12. Kemudian dia nak bayar setiap 3 bulan. So daratlah 3. Dapatlah 1250. Okay, RM5,000 bahagi 12 darat 3. So letak dekat bulan 10. Okay, 10 saja. 1250. Okay, boleh tak so? Kemudian apa lagi? Perbelanjaan bagi tujuan iklan dan promosi adalah RM600 untuk bulan Oktober dan November, akan berkurang 10% bulan berikut. Jika dah belanja kat sini, maka letak kat pembayaran, butir dia iklan dan promosi. Iklan dan promosi. RM600 untuk bulan 10 dan 11. So letak bulan Oktober RM600, November RM600. Kemudian berkurang 10% bulan berikut. Okay, kalau nak kira biasa, 10 bagi 100 darab dengan 600, kemudian tolak semula. Tolak bagi kata berkurang kan. So kita dapat lagi nilainya 540. So letak bulan 12. Perniagaan akan menempah almari berharga RM8,000 pada bulan Oktober. Tapi kalau saya di Wang pendahuluan sebanyak 10% perlu dijelaskan semasa tempahan dibuat. ada jelas. Dan bakinya akan dibayar dalam 3 ansuran bulanan mulai November. Okay. Dia kata dia nak menempah almari. Maknanya dia nak beli lah tu. Dia nak beli. So bila dia nak beli letak dekat pembayaran. Okay, dia nak beli almari. Sebutir dia almari lah. Almari letak bulan. Dia nak beli bulan 10. Tapi dia bayar semasa tempahan 10%. Okay. Dia nak beli bulan 10. Jadi almari letak bulan 10. Nilai ni dia bayar 10%. Jadi 10 bahagi 100 darat dengan 8,000. Jadi bulan 10 lagi 800 lah. Okay, almari letak kat pembayaran almari bulan 10 800 dan bakinya perlu dijelaskan bila lagi ni, dan bakinya akan dibayar dalam 3 ansuran bulanan mulai November. Jadi tolak 8,000 tolak 800. Jadi tinggal berapa? 8,000 tolak 800. Kemudian dia nak bayar secara 3 ansuran bulanan mulai bulan November. Jadi bahagi 3 lah. Tadi 8,000, bulan 10 800 tolak 800. Kita dapat 7,200. Kemudian bahagi dengan 3. Berarti nak bayar secara 3 ansuran kan. Bahagi 3 kita dapat 2,400. So letaklah bulan November kat lagi 2,400. Line yang sama juga. Line yang sama dengan almari tadi. Okay, letak bulan November 2,400. Kemudian bulan Disember 2,400. Okay, satu lagi bulan Januari. Itu dah payah masuk lah. Okay, boleh? Ulang balik dekat pembayaran letak almari. Bulan Oktober 800. Bulan November 2,400, Disember 2,400. Okay. Last kali pinjaman bank. Ada cikgu tinggal. Apa? Okey, cikgu tinggal dia nak beli kenderaan. Okay, sikit lagi. Pembelian sebuah kenderaan 70,000 dijangka akan dibuat pada bulan November. Okay, so dia nak beli lagi sedekat pembayaran tulis butir dia kenderaan. Bulan November dia bayar 10,000. Jadi dekat bulan November tu tulis 10,000. Bakinya akan dibayar secara ansur-ansur sebanyak 8 kali bermula bulan Disember. Sama juga macam tadi. So 70,000 tolak 10,000. Dah jadi berapa? 60,000. Dia kata nak bayar secara bulan-bulan selama 8. So bagi 8 bahagi 8. Okey, sekejap.
Okey. Jadi 70,000 tolak 10,000, 60,000 bahagi 8. So dapatlah 7,500. So letak dekat bulan Disember lagi 7,500. Okey kat situ Dan last sekali pinjaman bank 50,000 dijangka diterima pada bulan November. Okey, kita sambung sikit lagi. Pinjaman bank 50,000 dijangka diterima bulan sebelah. Okey. Pinjaman ini dikenakan faedah 2% dan perlu dibayar balik dalam tempoh 4 tahun bermula bulan Disember. So pinjaman bank maknanya letak dekat pembayaran lah. Okey, so lagi letak dekat pembayaran. Dia kata bulan Disember. Okay, letaklah bulan Disember. Macam mana cara nak kira dia? Okay, ada siapa nak beri idea macam mana nak kira pinjaman bank? Okay, nanti letak dekat bulan 2 Disember tu pinjaman bank ataupun boleh guna juga istilah bayaran balik pinjaman pun boleh. Okay. Letak dekat Disember saja. Jadi macam mana nak kira dia? Ni kalau kita nak buat satu-satu, dia akan jadi faedah ataupun pinjaman Kalau kita nak gabung terus pun boleh. Okay, gabung terus letak je bulan Disember. Jadi cikgu tunjuk dulu. Okay, nak cari yang faedah dulu. Kalau faedah, dia kata sini dipinjam 50,000. 50,000 faedah ni 2%. So 50,000 kali 2 bahagi 100. Kemudian bahagi 12 ataupun darab 1/12. Sebab kita nak cari bulan-bulan Okey, catat kat situ. 50,000 kali 2 bahagi 100 darab 1/12. So kita dapat kat situ faedah. Sepatutnya faedah kita RM83.3. Okey, itu faedah. Tambah kita nak cari ansuran bayar balik. Nanti dia nak bayar balik dalam tempoh 4 tahun. So 4 tahun, 4 kali 12, kita dapat 48. So kita kira dalam bulan senang. 4 kali 12, 48. Jadi senangnya 50,000 bahagi 48. Untuk ansuran bayar bulan-bulan tu. Jadi kita pinjam 50,000 bahagi 48, kita dapat kat situ RM1,041.7. Jadi campur je dua-dua nilai tadi, faedah dengan ansuran tu. Kita dapatlah 1125. Letak dekat bulan 12. Okey. Anda dikendaki menyediakan penyata belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Disember 2020, 25 markah. Jadi cikgu harap catat dah lah jalan kerja tadi. Cikgu nak tunjuk jawapan sahaja. Ini jawapan dia, kedai bunga Zaria belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Disember 2020. Okey, so nanti eja lah 3 ni. Okey, kerja khusus pun sama, eja. Jangan buat 3 je. TITGA, 3. Eja dia. Okey, so ada butiran 3 bulan Oktober, November, Disember. Okey, ni baki BB yang cikgu suruh kira tadi. Tunai di tangan tambah tunai di bank. 557501 markah. Kalau nak buat baki BB kat sini, kat bawah nanti mesti baki HB.
Kalau nak buat baki awal dekat sini, dekat bawah mesti baki akhir. Ya, dia kena konsisten. Tak boleh kat sini baki bibi, tiba-tiba kat bawah baki akhir, salah. Tak boleh baki awal di sini, tiba-tiba di bawah baki HB. Salah. Kena konsisten. Sama. Nak guna baki bibi, biar HB sini. Nak guna baki awal, biar baki akhir sini. Tu kena ingat tu. Okay. So, katakan baki bibi kat sini, 55750, 1 markah. Kemudian penerimaan jualan ni yang cikgu dah ajar tadi lah, jualan nombor 3 tu. Dia kata 16,000, 16,000. 1 markah kat sini. Okay, kemudian dia kata meningkat 20% kan. So kita dah harap tadi, kita dapat 19,200 letak kat bulan Disember 1 markah. Yang ni ada agak 20% tambah balik tu. Tambah balik 16,000. Okay, yang ni pinjaman. Pinjaman tadi dekat penerimaan ada satu lagi. Dia kata tadi dia buat pinjaman kan dekat bulan November tu lah. Letak dulu dekat penerimaan pinjaman. November 50,000. 1 markah kat sini. Okay, habis lah. Habis bahagian penerimaan. So kan nak kira selalu pun kiralah jumlah penerimaan. Ambil je bulan 10 ni 16,000. November tambahlah 2 bulan ni. 2 ni 15 dengan 50,000. So 66,000. Bulan Disember nilai ni saja 19,200. Okay. Pembayaran pula belian. Ini maksud cikgu jualan ni, ini jualan atau jualan tunai. Sini belian atau belian tunai. Kalau nak buat sini jualan, sini belian. Kalau nak buat jualan, nak tulis perkataan tunai tu, jualan tunai, sini belian tunai. Biar konsisten sama. Okay, biar dia konsisten sama. Kalau nak tulis ingat jualan tunai, biar belian tunai sini. Kalau nak buat jualan saja, belian kat sini. Jadi orang faham lah kita buat jualan ni jualan tunai lah. Sebab kita buat belanjawan tunai kan. Ini memanglah jualan tunai kat sini. Belian pun sama kita buat belanjawan tunai. Mana orang tahu ini adalah belian tunai. Okay, so belian tunai ni yang kita kira tadi lah. Yang ambil yang darab dengan 30 bagi 100 yang cikgu ajar mula-mula. So 3480 bulan 10 1 markah. Okay, yang ni 2670 1 markah. Disember 3150 1 markah. Yang darat 30 bagi 1 ikut bulan-bulan tu. Okay. Kemudian akaun belum bayar. Ni yang cikgu baca tadi yang dikata 70% adalah secara kredit dengan tempoh kredit 1 bulan. Maknanya yang bulan September tu 7,900 darab 70 bahagi 100. Letak kat bulan 10 jawapan dia. Okay, 5,530. Kira pula yang bulan 10 tu darab dengan 70 bagi 1 letak kat bulan 11 jawapan dia. Sebab nak bayar bulan depan. 8120 1 markah. Kemudian kira pula yang jumlah belian bulan 11 darab 70 bagi 1 letak kat bulan 12. Dengan butir akaun belum bayar. Jadi jawapan dia 6230 1 markah. Okey, yang ni cikgu kata pinjaman tadi. Ataupun butir lain bayaran balik pinjaman. Yang cikgu ajar tadi lah. Okay, kita campur dua-dua, 1125 bulan 12, 1 markah. Okay, gaji sama setiap bulan salin je, 5,200, 5,200, 5,200. Yang ni kadar bayaran, 10, 4,500, bulan 11, 4,500, bulan 12 pun sama, 4,500. Yang ini one for all, maknanya kena betul lah ni, gaji kadar bayaran kena betul belaka baru dapat 1 markah. 1 untuk semua. Okay, iklan dan promosi bulan 10 600, bulan 11 600. One for both. Kena betul dua-dua. Kemudian yang ni yang dia berkurang tadi. Okay, dia berkurang sebanyak berapa tadi ya? Okay, berkurang 10% tu. Jadi kuranglah 540 1 markah. Okay, insurans kita dah kira tadi 1250 bulan 10 1 markah. Almari, yang ni yang dia dah bayar 800 1 markah. Kemudian yang ni yang kita kira satu lagi tu. November 2,400, Disember 2,400. One for both. Kena betul dua-dua. Okay, kemudian dia nak beli kenderaan tu. November 10,000 1 markah. Kemudian dibayar bulan 12 7,500 1 markah. So dah habis campur jumlah pembayaran. Ambil lah semua ni, campur semua ni. Bulan 10 21,360, bulan 11 campur belaka ni. Kita dapat 33,490. Bulan 12 pun sama campur 30,645.
Okay, cari lebihan atau kurangan. Nampak tak kurangan dia kurung ni? So dalam kerja khusus pun sama, buat lebihan slash kurungkan kurangan ni. Kurungkan dia, jangan biarkan dia kosong. Okay, kurungkan dia. Nampak tak dia kurung? Kurungkan dia. Okay, jadi tolak jumlah penerimaan 16,000 tolak jumlah pembayaran 21,360. So dapat negatif 5,360. So orang baca dia kurangan. Ni kurangan. One off on figure. Berdasarkan jawapan anak pelajar. Okay, kira pula lebihan atau kurangan bulan November. So tolak 66,000 jumlah dia. Tolak dengan 33,490. Positif 32,510. Kita baca dia lebihan. One off juga. Okay, kemudian yang terakhir lebihan atau kurangan bulan 12. Jumlah penerimaan 19,200 tolak jumlah pembayaran 30,645. Negatif lagi. Kurungkanlah dia. Kurungkan dia. Sebelah 445. One off. Okay. Dan yang terakhir baki HB. Okay. Baki awal 55,750. Kalau dia dapat kurangan tolak 5,360. So kita dapat 50,390. Baki akhir ni akan jadi baki awal bulan November. Salin balik je. Bawa balik dia ke sini. One off for both. Maknanya kita bawa jawapan ni, baki akhir ni, buat naik ke baki awal bulan sebelah. Kena sama. Jangan sini nilai lain, buat naik nilai lain, salah. One off for both. On figure 22. Baki HB dengan baki BB kena sama. Okay, kemudian nak cari baki HB untuk November. So baki awal yang kita buat naik tadi 50,390. So dia dapat lebihan tambahlah 32,510. So kita dapat 82,900. Jadi baki HB ni bulan November buat naik semula jadi baki BB bulan Disember. Salin semula. 82,900 one off for both. Kena sama. Dan yang terakhir baki BB 82,900 kita dapat kurangan. So kena tolak sebelah 445. Kita dapat 71,465. Satu markah kat sini. Bila kita kira cukuplah menjadi 25 markah. Okey.